Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan satu tajuk awal, dalam tahun 6, subjek matematik tahun 6, iaitu tajuk berkaitan dengan tajuk nombor dan operasi. Okey. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu mungkin dah sedia maklum. Okey. Nama cikgu Suhaimi Ibrahim dan cikgu akan mengajar kamu matematik bagi tahun ini, tahun 2021, dan cikgu merupakan ketua panitia matematik SK Taman Keramat 1 dan juga merupakan guru kelas 5 Ibnu Battuta, dan cikgu mengajar subjek matematik bagi kelas 5 Ibnu Khaldun, 5 Ibnu Battuta, 5 Ibnu Sina dan 6 Ibnu Khaldun. Jadi kita sama-sama belajar hari ini. Walaupun kita belajar secara maya, secara dalam talian, dan video ini cikgu rakamkan khas untuk kamu semua. Jadi mudah-mudahan perkongsian cikgu pada hari ini akan memberi manfaat kepada kamu semua dalam kita meneruskan pembelajaran dalam suasana PKP ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah SWT. Baik, hari ini cikgu akan kongsi berkenaan dengan tajuk nombor bulat dan operasi, iaitu kemahiran yang asas yang mana kita dah belajar sebelum ini, yang kamu dah belajar daripada tahun 1 lagi, tetapi yang membezakannya adalah nombor, bilangan digit. Bilangan digit, nombornya akan semakin besar. Pada tahun lepas mungkin kamu dah belajar sehingga 1 juta saja, sehingga ratus ribu. Jadi pada tahun ini kita akan belajar lebih daripada itu lagi. Kita ulang balik sedikit berkenaan dengan nombor bulat ini. Setiap nombor ataupun setiap digit, setiap digit apabila dia mempunyai nilai, dia akan menjadi nombor. Macam mana dia bernilai? Apabila dia ada di nilai tempat yang berkenaan. Contohnya di sini cikgu letakkan satu jadual berkenaan dengan nilai tempat. Kalau kamu masih ingat lagi, nombor yang pertama, kedudukan pertama adalah sa. Sa merujuk kepada nilai yang bawah daripada 10. Apabila meningkat kepada 10, dia akan jadi rumah lain dah. Sini rumah yang kedua adalah puluh, dan seterusnya ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Dan pada tahun ini kita akan tambah lagi satu, iaitu nilai tempat juta. Jadi cikgu bagi contoh di sini, kita letakkan nilai 1. Jadi di sini nilainya adalah 1, tu nilainya adalah juta. Kita ulang kaji balik. Jika cikgu tanya kamu, apakah nilai digit? Sebelum nilai digit lagi, apakah digit? Digit yang berada di tempat ratus. Digit yang berada di tempat ratus. Digit yang mana? Jadi kita tengok tempat ratus. Digitnya adalah 9. Jadi jawapannya adalah 9. Cikgu tak tanya nilai digit, tetapi cikgu sebut digit. Digit merujuk kepada nombor yang berkenaan. Digit tersebut, dia tak ada nilai. Bila disebut nilai digit, dia mesti bergantung kepada rumah dia. Kalau cikgu sebut nilai digit bagi digit 9. Bila sebut nilai digit, dia mesti ada nilai. Bila dia berada di rumah ratus, jadi nilainya 900. Kita tengok contoh soalan. Nyatakan digit yang berada di tempat puluh. Jadi kita tengok rumah puluh. Digit apa yang berada di rumah puluh? Digitnya adalah 5. Jadi jawapannya 5. Baik. Seterusnya soalan kedua. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4. Nilai tempat. Soalannya adalah nilai tempat. Kita perhatikan sini nilai tempat.
Okey, nilai tempat bagi digit 4. Kita tengok digit 4. Okey, digit 4. Jadi nilai tempat, bila sebut nilai tempat, merujuk kepada rumah. Okey, rumah nombor tersebut. Jadi nilai tempat bagi digit 4 adalah ratus ribu. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Nyatakan nilai digit bagi digit 1. Okey, sekarang disebut nilai digit. Seperti mana yang cikgu sebut sebelum ni, apabila disebut nilai digit, nombor tersebut mesti ada nilai. Okey, bagi digit 1. Tengok digit 1. Okey, nilai digit. Jadi dia berada di rumah juta. Bila dia berada di rumah juta, jadi nilainya adalah 1 juta. Jadi jawapannya adalah 1 juta. Okey, itu kaedah yang mudah. Kaedah yang kita boleh guna lagi apabila diminta nilai digit, contohnya kalau cikgu soal ataupun cikgu bagi soalan, nyatakan nilai digit bagi digit, kita ambil digit 9. Contoh 9. Tengok 9. Okey, jadi apabila kita nak tahu nilai digit 9, kita hanya keluarkan nombor 9 saja. Okey, yang lain kita tukar jadi sifar. Okey, yang di depan sifar tak perlu ditulis pun tak apa. Sebab sifar di depan satu nombor, dia tak ada nilai. Jadi tak perlu tulis. Jadi yang lain tak sifar. Jadi nilai ni adalah 900. Okey, itu saja. Ni pengenalan dan ulang kaji bagi topik yang lepas. Okey, seperti sama juga dengan tajuk tahun ni, cuma yang membezakannya adalah dia ada rumah juta. Kita akan belajar sehingga lebih daripada 1 juta. Okey, kita teruskan. Baik. Kalau kamu buka buku teks muka surat 9, dinyatakan di sini, okey, kita dah belajar sampai nombor 7 digit. Eksplorasi nombor 7 digit. Kamu boleh baca buku teks, rujuk buku teks muka surat 9, boleh baca dan fahami apa yang dinyatakan dalam muka surat ini. Dan seperti mana yang cikgu terangkan tadi, kamu boleh cuba untuk mengisi petak-petak kosong yang ada dalam buku ini. Okey, contohnya cikgu bagi satu lah. Okey, lihat carta di bawah. Okey, tengok ni ya. Lihat carta di bawah, sebutkan nilai tempat dan nilai digit. Tengok nilai tempat dan nilai digit bagi digit sifar, 2 dan 1 ni. Sifar, 2 dan 1. Okey, merujuk kepada nombor yang dibagi di sebelah atasnya. Okey, ni digit 2,708,211. Okey, merujuk kepada nilai yang ni. Jumlah murid sekolah rendah. Jadi kita boleh tengoklah. 1, nilai digitnya adalah 1. Nilai digitnya adalah 1. Okey, tengok nombor 2, digit 2. Digit 2 berada di rumah apa? Nilainya 200. Apabila nilainya 200, dia berada di rumah 100. Okey, begitu juga dengan digit sifar. Dia berada di tempat puluh ribu. Okey, sifar. Nilai digitnya adalah, apabila sifar, nilai digitnya adalah sifar. Tak ada nilai kan, sifar. Okey, itu saja. Mudah je. Sebab ni kita pernah belajar pada tahun-tahun sebelum ini. Okey. Baik. Bagaimana kita nak tulis nombor dalam perkataan? Ini pun masih lagi dalam ulang kaji. Okey. Tuliskan nombor di bawah dalam perkataan. Okey. Bagaimana kita nak tulis dalam perkataan? Kita tulis dalam perkataan, kita tulis sebagaimana kita baca. Jadi kita kena tahu baca nombor. Okey, jadi kaedah yang pertama, kita boleh gunakan kaedah jadual. Jadual nilai tempat. Okey. Caranya adalah tuliskan. Okey, kita baca. Kita tengok nombor yang pertama, nombor 1. Okey, tengok nilai tempat dia. Juta. Jadi kita tuliskan 1 juta. Okey, kita teruskan yang kedua. 4,
72. Dia ada perkataan yang sama. Ribu, ribu dan ribu. Okay. Bila perkataan yang berulang, kita hanya tulis sekali saja. Kita ambil yang belakang sekali, yang last sekali. Okay. Jadi kita potong yang kedua ribu tu. Okay, kita baca lah. 472,000. Jadi kita tulis 472,000. Okey, 472,000. Okey, kita teruskan. Kemudian sambung 900. 900. 58. 8 tak perlu ditulis sa. Okey, sebab dia dah terakhir. Okey, jadi tulis 58. 58. Jadi jawapannya adalah 1,472,958. Okey, itu kaedah yang kita dah belajar sebelum ni. Cikgu ulang balik supaya kamu dah faham. Dan cikgu harap kamu kuasai. Okay, kamu kuasai kemahiran ini. Apabila lihat saja nombor, kita terus boleh baca dengan mudah. Tetapi jika kurang mahir, perlulah perbanyakkan latihan. Banyakkan buat latihan selalu. Cuba dan cuba sehingga kita betul-betul mahir. Okey. Okey, cara yang kedua, cara yang kedua adalah kita boleh guna kaedah yang cikgu ajar juga sebelum ni. Caranya adalah kita ambil 3 digit yang awal. Okey. Kita tulis situ adalah ribu. Kemudian 3 digit yang kedua kita ambil juga, kita asingkan. Kita tulis juta. Okey, jadi caranya adalah kita salin balik satu persatu. Okey, tengok. 1 juta. Tulis 1 juta. Okey, kita baca pula nombor yang seterusnya. 472,000. Jadi kita tulis 472,000. Dan seterusnya, nombor yang terakhir 958. 958. Okey? Faham? Cikgu harap kamu boleh faham dan cuba buat latihan nanti apabila cikgu berikan soalan. Okey? Cikgu dah tulis dalam perkataan sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana kita nak menulis nombor dalam angka? Okey, bila diberi dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk perkataan, kita nak tukarkan kepada angka ataupun dalam bentuk nombor. Okey. Baik. Kebanyakan murid selalu membuat kesilapan dalam soalan ini. Kenapa? Kerana apabila dalam bentuk perkataan, mungkin murid tersebut keliru. Okey, keliru dengan perkataan-perkataan yang ada. Okey, satu kaedah mudah cikgu nak share, cikgu nak kongsi. Caranya adalah kita baca nombor tersebut apabila berjumpa dengan nilai tempat yang tertentu. Okey, yang cikgu sebutkan tadi iaitu juta dan ribu, kita tandakan. Okey, jadi kita baca 1 juta, kita bulatkan. Okey, apabila sebut 1 juta, okey, kita faham 1 juta, bila juta mesti ada sifar, ada 6 sifar di belakangnya. Okey, 1 juta ada 6 sifar di belakang 1. Okey, jadi kita tahu. Kita tulis 1, okey, di belakangnya mesti ada 6. Jadi digit tersebut mesti ada 7 kesemuanya sebab nilainya juta. Okey, mesti ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, mesti ada 7 digit. Okey, seterusnya kita baca lagi. Sambung. 608,000. Okey, 608. Okey, kita tahu 608 ditulis begini. Okey, 608. Jadi kita tulis 608.
ribu. Apabila sebut ribu, mesti ada 3 lagi digit di belakang. Kita teruskan pembacaan kita. 329. 329. Jadi kita tuliskan 329. Jadi jawapannya adalah 1608329. Jadi 1,608,329. Baik, kita teruskan. Baik, seterusnya kita akan tengok sambungan kemahiran ini, iaitu kita akan tengok kemahiran bagi tajuk atau subtopik nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Saya ulang balik, nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, kamu boleh rujuk teks ini di dalam buku teks muka surat 10. Okey, nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Baik, nombor juta, apabila juta, nombor yang besar. Okey, nombor yang besar dan mempunyai banyak digit. Ada 7 digit kesemuanya bagi nombor juta. Okey, apabila nombor yang mempunyai digit yang banyak sebegitu, kadang-kadang dia memerlukan macam mana nak cakap, nombor juta tu apabila nombor yang besar. Okey, nombor yang besar, nombor yang digitnya banyak, iaitu 7 digit. Dan nombor ini sebenarnya boleh dituliskan dalam bentuk yang ringkas. Okey, dalam bentuk yang mudah. Iaitu kita boleh sebut nombor juta tersebut dalam bentuk perpuluhan juta. Okey, bagaimana kita nak tukar nanti cikgu tunjukkan, cikgu keterangkan. Okey, kita boleh sebut dan baca ataupun tulis dalam bentuk yang mudah. Okey, kalau 7 digit tadi, kita tak memerlukan 7 digit tadi. Kita akan boleh kurangkan digit tersebut dalam bentuk perpuluhan juta ataupun dalam bentuk pecahan juta. Okey, boleh kamu boleh study muka surat 10 ini. Cikgu akan teruskan. Okey, ini juga dalam muka surat 10, muka surat yang sama. Kalau kamu perhatikan di sini dia boleh tulis. Okey, satu lagi, tengok 3/4 juta. Tengok pada gambar rajah ini 3/4 juta. Okey, apa yang murid ni cakap? 3/4 juta atau 3 suku juta. Okey, awak dah belajar, kamu semua dah belajar di tahun 1 dulu. 3/4 kita boleh sebut sebagai 3 suku. Kalau 1/2 kita boleh sebut setengah ataupun separuh. Okey, setengah atau separuh. Jadi 1/2 juta juga, tengok ayat di bawah, disebut sebagai setengah juta. Okey. Dan ada satu lagi sebenarnya, kita ada satu lagi, iaitu pecahan 1/4. Pecahan 1/4 kita boleh sebut sebagai suku. Okey, jadi kalau 1/4 juta bermaksud suku juta. Bila sebut suku juta, kita dah tahu nilainya 1/4 juta. Dan 1/4 juta berapakah nilainya dalam bentuk nombor bulat? Yang itu yang kita nak tahu dan kita nak belajar pada hari ini. Okey. Cikgu teruskan dengan kemahiran untuk menukar. Okey. Bagaimana kita nak tukarkan nombor bulat berikut kepada nombor perpuluhan juta? Sebagaimana yang cikgu terangkan tadi, nombor bulat kita boleh tulis dalam bentuk yang mudah, iaitu dalam bentuk perpuluhan juta. Okey, contohnya soalan di sini, 5,120,000. Bagaimana kita nak tukarkan kepada perpuluhan juta? Okey, caranya adalah kita tulis nota di sini. Caranya adalah bahagi 1,000. 1,000. Silap. Sejuta. Bahagi sejuta. Okey? Bahagi sejuta. Okey? Caranya adalah kita bahagikan kepada sejuta. Okey, ada banyak kaedah sebenarnya. Cikgu tunjuk kaedah yang asas dahulu. Okey, baik. Jadi 5,120,000 bahagi dengan sejuta.
kita tahu sejuta adalah nombor istimewa. Kenapa? Apabila nombor nombor 1 yang di belakangnya ada sifar, itu adalah nombor istimewa, yang mana kita boleh gunakan kaedah gerakkan titik perpuluhan. Bahagi, masih ingat lagi bahagi huruf B. Okay, keluarkan tangan kamu, jari ke arah mana? Ke arah kiri. Jadi gerakkan ke arah kiri. Kita letakkan titik perpuluhan. Okay, kita gerakkan titik ke kiri. Berapa banyak? Okay, tengok bilangan sifar. Bilangan sifarnya ada 6. Jadi kita gerakkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi titik tadi sudah berpindah di sini. Kita salin semula 5.12. Sifar di belakang tak perlu tulis, dan kita tulis perkataan juta. Okay, jadi jawapannya adalah, soalannya 5.120.000 apabila ditukarkan kepada perpuluhan juta, ia akan jadi 5.1 juta. Senang saja. Kaedahnya adalah bahagi 1000. Okey. Kaedah yang kedua, cikgu tunjukkan di sini kaedah kedua. 5120 sifar bahagi dengan sejuta. Kedudukan mesti sama. Okey. Caranya adalah kita letakkan satu garisan. Satu tadi, selepas satu letak garisan. Okey. Pada garisan ini kita letakkan titik perpuluhan. Jadi jawapannya adalah 5.12 juta. Mesti ada perkataan juta. Okey. Baik. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi supaya supaya tak ada yang keliru apabila nombor yang kurang daripada sejuta. Contoh cikgu ambil di sini. Contohnya 200,000. Okey, 200,000 kurang daripada sejuta. Okey, caranya adalah kita guna kaedah yang sama. Okey, guna kaedah yang sama, bahagi dengan sejuta. Apabila kita susun bahagi sejuta, baik, kita mesti pastikan kedudukan nilai tempatnya adalah sama. Sejuta ada 6 sifar. 1 di sini. Okey, jadi kalau bahagi sejuta, gerakkan titik perpuluhan ataupun guna kaedah yang kedua tadi, letakkan satu garisan, selepas satu garisan letakkan titik perpuluhan. Jadi nombor yang di depan apabila tak ada, kita letakkan sifar. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 2 juta. Okay, itu sahaja. Mudah dan senang sangat. Okey, baik. Kita teruskan soalan yang kedua. Bagaimana pula kita nak tukarkan kepada pecahan juta? Okay, tukarkan nombor bulat berikut kepada pecahan juta. Okay, contoh di sini 250,000. Okay, 250,000 bahagi dengan bahagi. Kita nak tukarkan kepada pecahan juta. Kaedah yang sama, apabila nak tukar kepada pecahan juta ataupun nak tukar kepada perpuluhan juta, kita bahagikan dengan sejuta. Okey. Tetapi apabila nak dalam bentuk pecahan juta, pecahan adalah satu pembahagian, kan? Jadi 250,000 bahagi sejuta. Kalau kita tengok di sini pun, ini adalah dalam bentuk pecahan. Okey. Sebab pecahan adalah pembahagian, proses pembahagian yang sama rata. Okey, jadi kita bahagi sejuta di sini, kita dah nampak bentuk pecahan. Caranya adalah, okey, kita permudahkan pecahan tersebut. Okey, apabila sifar banyak di belakang, okey, kita boleh gunakan kaedah pemansuhan. Okey, kita mansuhkan sifar. Potong satu, potong satu, potong satu, potong satu. Potongan mesti sama banyak. Okey, jadi pecahan sekarang tinggal 25/100. Okey, 25/100. Jadi kita permudahkan lagi 25/100. Sifar berapakah yang ada dalam
nombor 25 dan 100. Ya, sifir 5. Okey, sifir 5. Kita permudahkan pecahan tersebut dengan menggunakan sifir 5. Sifir 5, 5 dalam kepala. 5 darab berapa 25? 5 darab 5. 5 darab berapa 100? 5 darab 20. Okey. 5 darab 20. 5 dan 20 masih boleh dipermudahkan lagi. Okey, 5 dan 20 masih boleh dipermudahkan lagi. Masih lagi dengan menggunakan sifir 5. Okey. Jadi kita permudahkan dengan guna sifir 5. 5 darab 1, 5. 5 darab 4, 20. Jadi pecahannya adalah 1/4. Letakkan perkataan juta. Jadi 250,000 bersamaan dengan 1/4 juta. Okey, senang saja. Apabila nombor bulat nak tukar kepada pecahan juta ataupun perpuluhan juta, kita bahagikan dengan sejuta. Okey, apabila dalam pecahan, kita hanya permudahkan sahaja. Okey, itu sahaja. Baik, seterusnya kita akan tengok bagaimana pula nak tukarkan nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, tadi kita buat nombor bulat kepada perpuluhan juta. Tapi bagaimana pula apabila diberi dalam bentuk perpuluhan juta? Okey, baik. Tahu tadi, apabila nombor bulat, okey, kita nak tukar kepada perpuluhan juta, kita gunakan kaedah bahagi. Okey, yang tadi kan. Sekarang, apabila perpuluhan juta nak tukar kepada nombor bulat, kita guna operasi lawan bagi-bahagi. Operasi songsangan bagi-bahagi, iaitu operasi darab. Jadi caranya adalah 2.35 juta kita darabkan dengan sejuta. Okey, darab. Darab apabila melibatkan nombor istimewa juga senang. Kenapa? Kita boleh gunakan kaedah gerakan titik perpuluhan. Okey, jadi kita buat 2.35. Okey, darab mesti gerakkan ke arah kanan. Okey, ada berapa sifar? Ada 6 sifar. Jadi kita gerakkan 6 kali. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik berpindah ke sini. Mangkuk yang kosong kita letakkan sifar. Okey, jadi jawapannya kita salin semula. 2, 3, 5, sifar, 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 sifar. Jadi jawapannya adalah 2,350,000. Senang saja. Okay, hanya gerakkan titik perpuluhan saja. Kenapa? Sebab dia melibatkan nombor istimewa, iaitu nombor sejuta. Kita dah belajar sebelum ni, apabila nombor istimewa, kita tak perlu buat bentuk lazim. Kita hanya perlu gerakkan titik perpuluhan sahaja. Okey, itu untuk perpuluhan juta kepada nombor bulat. Seterusnya yang terakhir, bagaimana kita nak tukarkan nombor pecahan juta berikut kepada nombor bulat? Pecahan juta kepada nombor bulat. Saya ulang balik tadi. Apabila nombor bulat kepada pecahan, kita bahagi sejuta. Sama juga apabila nombor pecahan kepada nombor bulat, kita darabkan dengan sejuta. Guna operasi songsangan. Okay, contoh di sini kita ambil soalan 2/5 juta. Okay, 2/5 juta. Jadi operasinya adalah kita darabkan dengan sejuta. Jadi kita buat 2/5 darabkan dengan sejuta. Okey, proses darab seperti biasa. Kita darabkan nombor di atas, kemudian bahagikan nombor di bawah. Okey, darabkan nombor di atas, bahagikan nombor di bawah. Okey, kaedah darab bahagi yang ini terpulang kepada kamu. Bagi murid yang kurang mahir,
boleh buat operasi macam biasa. Kita darab dahulu, kemudian kita bahagikan dalam bentuk lazim. Okey. Contohnya 2, kita darabkan dahulu dengan 1 juta. Okey, 2 darab 1 juta, jawapannya 2 juta. Okey. Apabila dapat jawapan 2 juta, 2 juta tadi kita bahagikan dengan 5. Okey, bahagikan dengan 5. Buat dalam bentuk lazim sampai dapat jawapan. Okey. Dan cikgu akan kongsikan di sini kaedah yang mudah dan ringkas. Kita boleh gunakan kaedah pemansuhan. Okey, kita dah belajar juga sebelum ni dalam tajuk pecahan daripada suatu kuantiti. Kita dah belajar dalam tajuk pecahan ataupun kita panggil bukan pecahan, dalam tajuk peratus daripada suatu kuantiti. Konsep yang sama iaitu operasi serentak. Okey, cikgu tunjukkan di sini macam mana kita nak buat 2/5 juta. Tadi kita mesti darabkan dengan 1 juta. Okey, kita guna teknik pemansuhan. Caranya adalah kita tengok nombor. Okey, nombor 5. Ni nombor yang melibatkan banyak sifar. Kita tak perlu ambil semua sekali. Kita hanya ambil nombor di depan saja. 1 dia lebih kecil daripada 5. Jadi kita kena besarkan, ambil 10. Okey, kita ambil 10. 5 dan 10. 5 dan 10 ada dalam sifir 5. Jadi kita gunakan sifir 5. Okey, 5 darab 1, 5 darab 2. Okey, 5 darab 1, 5 darab 2. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Okey, jadi nombor yang sifar di belakang yang kita tak gunakan, tersalin semula. Jadi 200,000. Apabila 1 di bawah, bahagi 1, kita tak perlu risau dah. Kita hanya darab saja nombor di atas. Okey, 2 darab 200,000. Boleh congak ataupun boleh buat dalam bentuk lazim. Okey, contoh bentuk lazim 200,000 darab 2. Sifar 2 darab 2, 4. Jadi jawapannya adalah 400,000. Okey, kalau buat dalam bentuk kalau dalam bentuk lazim tadi, macam bahagi bentuk lazim, kita boleh guna kaedah juga, tetapi prosesnya panjang. Okay, prosesnya lebih panjang. Tapi masih boleh digunakan. Bagi murid yang tak boleh buat kaedah pemansuhan, guna saja dalam bentuk lazim. Okay, bagi yang boleh buat guna teknik pemansuhan, boleh guna teknik pemansuhan supaya pengiraan kita lebih mudah. Kita dah kecilkan nombor, kemudian kita kira secara congak ataupun kaedah bentuk lazim yang ringkas. Okay, jadi jawapan bagi 2/5 juta adalah 400,000. Okey, itu saja penerangan cikgu untuk hari ini. Dan kamu boleh rujuk buku teks muka surat 14. Dan cikgu nak jadikan latihan ini sebagai kerja rumah. Okay, jawab soalan 1 dan 2 sahaja. Rujuk buku teks muka surat 14. Kemudian jawapan akan kita semak bersama-sama. Okay, sama ada cikgu akan bagi dalam bentuk video ataupun kita berjumpa nanti dalam Google Meet yang akan kita buat pada minggu hadapan. Dan sepatutnya sebenarnya hari Khamis ini cikgu nak buat Google Meet, tetapi ada kekangan dan pada hari tersebut juga adalah merupakan cuti, iaitu cuti Taipusam. Jadi cikgu tak nak mengganggu. Mungkin ada pada hari tersebut keluarga awak ada aktiviti yang perlu dilakukan di rumah, walaupun tak boleh keluar. Cikgu tak pasti, mungkin ada aktiviti bersama keluarga. Sebab hari cuti, cikgu tak boleh nak mengganggu lah. Mungkin ada yang nak siapkan tugasan-tugasan sebelum ini, jadi boleh buat dulu. Jadi kita tangguhkan perjumpaan kita secara bersemuka dalam talian, bersemuka tapi dalam talian, okay, secara online, itu dalam Google Meet. Kita tangguhkan ke minggu hadapan. Jadi itu saja perkongsian untuk cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu cuba selesaikan soalan yang cikgu berikan ini.
ada soalan, boleh rujuk balik video tadi. Awak tengok balik video yang cikgu terangkan tadi, cuba buat. Jika masih tidak faham, kamu boleh hubungi cikgu, boleh PM dan sebagainya. InsyaAllah cikgu akan cuba respon secara dengan terbaik lah. Okay, jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okay, banyakkan latihan. Sampai jumpa lagi. Okay, bye.